Buat kita nak beli syurga Allah. Syurga ni bukan dok kena orang kata kena kita dok kumpul 1 juta di dunia berjuta. Duduk di padang mahsyar ni tak ada apa, telanjang bulan. Duduk di padang mahsyar tak ada pakaian apa. Duduk di padang mahsyar tak makan dan tak minum. Halkum kita ni, tengkuk kita bergeseran, lapak dahaga punya ayak sampai keluar darah, kata ulama. Diri di padang mahsyar tu. Tetapi kena ingat, siapa-siapa di dunia buat 3 kebaikan ini, maka Allah akan balas di padang mahsyar. Apa dia? Yang pertama, dia beri makan kepada orang. Hari Jumaat ni dia beli pisang, dia beli buah apple, dia beli sedekah bagi orang makan. So ke akhirat esok Allah bagi makan kat dia. Di dunia dia beli ayak, walaupun ayak mineral dia, hak kecil betul kecil tu, padan air tak apa lah. Tak mari hantar ke masjid, dia hantar tempat-tempat orang duk jaga Roblox sebagainya tu. Esok ke akhirat esok Allah hantar dia punya minuman. Di dunia dia bagi pakaian kepada orang, dekat akhirat esok Allah Ta'ala bagi pakaian kat dia. 3 kebaikan ni Allah Ta'ala balas. Buatlah tuan-tuan. Sebab apa nak diri di padang mahsyar tu tak tahu lagu mana kaedah dia. Ada yang peluh sampai buku lali, ada yang peluh sampai di dahu, ada peluh sampai tutup muka habis, ada peluh sampai hapus kita habis, ada belakang. Nak bandingkan dengan ibadat yang kita buat ni tuan-tuan, jangan duk sombong lah tuan-tuan. Jangan duk sombong. Jangan mudah hukum orang. Jangan mudah kita ni caca merbahkan orang, jangan. Tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Orang tu nak sedekah cara nak bagi orang nampak ke? Orang tu nak sedekah cara sembunyi ke? Orang tu tak mau sedekah ke? Itu hak dia dengan Allah. Cuma kita jangan hukum dia. Kadang-kadang kita manusia ni duk rajin, duk ambil alih tugas Allah Ta'ala. Hak duk bagi pahala tu Allah Ta'ala, bukan manusia. Kita suka menghukum. Tengok-tengok tu dia buat sedekah, tunjuk korang. Tu nak tunjuk korang tu dah. Mudah je tuan-tuan. Pesan kubur saya dia mudah je kita. Siapa-siapa sedekah secara berterang-terangan, dia sedekah cara berterangan, kita ni kena pandang dia. Allah Ta'ala sedang memadam dosa-dosa secara terang-terangan. Dia buat dosa secara terang-terangan tu Allah padam. Siapa-siapa sedekah dalam keadaan bentuk tersembunyi, maka Allah akan padam dosa-dosa yang tersembunyi banyak. Kalau kita dosa tersembunyi banyak, banyakkan sedekah yang tersembunyi.
Sebab apa? Sebab kita tak mau bagi orang tahu aku pernah buat dosa ni, ya Allah. Tu ada satu doa, Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaika. Ya Allah, tutupkanlah keaiban aku, ya Allah. Jangan buka sekali-kali di dunia ni, ya Allah. Aku malu, ya Allah. Ni aku minta ampun dengan ya Allah. Jangan buka, ya Allah. Wa tahtal ardi, ya Allah, tak kala aku mati sekalipun, dah aku mati dah, jangan duk buka aibku, takut anak bini aku malu, ya Allah. Kita ni aib banyak tu. Wa yaumal ardi alaika, dan tak kala nama aku dipanggil di padang mahsyar bila nak baca buku catatan amal, ya Allah, sampai kepada kejahatan tu, ya Allah, tolong jangan baca, malu orang, ya Allah. Minta doa dengan Allah. Allah akan ubah, tuan-tuan. Allah akan ubah. Allah akan ubah, tuan-tuan, nasib kita kalau kita minta dengan Allah. Tapi kalau kita dah buat kerana makhluk, na'udzubillah min dzalik, itu peringatan buat kita, tuan-tuan. Summa la tarawunaha 'ainal yaqin. Selepas itu, demi sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang derhaka, akan melihat dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan dalam neraka. Tak ada. Kamu tengok dengan mata kepala nyeri, tak ada. Tak ada sekatan dah. Tengok bagaimana seksanya neraka. Orang duk menjerit, orang duk meronta nak keluar dari neraka. Tidak ada peluang untuk kamu keluar. Hatta sekalipun kalau kamu boleh duk khabat terbing tu nak keluar balik, maka cakok yang duk cakok kita turun itu akan cakok kita balik. Na'udzubillah min dzalik, tuan-tuan. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Selain daripada itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang kamu telah menikmatinya. Apa yang hang telah merasa di dunia, semua akan ditanya belaka. Hang ada duit ringgit banyak, pernah merasa tak guna duit? Pernah. Hang buat apa? Kena tanya. Hang guna tak kereta, rumah, kereta, motor, hang pernah merasa tak? Pernah. Hang buat apa? Nak jawab apa, tuan-tuan? Nak jawab apa? Kalau kita guna kebaikan, maka kebaikan itu datang menjadi saksi. Ya Allah, tu Tuhan aku, ya Allah. Waktu hidup atas dunia tu ni, dia guna aku ni pergi masjid, pergi surau, pergi mana tadah, ya Allah. Aku jadi saksi, ya Allah. Ya Allah, ni pakaian yang dia beli ni mahal. Dia beli pakaian mahal sebab apa? Sebab nak ibadat dengan ya Allah. Hindari dari dia, ya Allah. Maksud dia, jaga dia, ya Allah. Tu kita ni kalau nak buat, nak berzikir, nak tasbih, beli tasbih mahal pun tak apa. Jadi saksi. Pesan guru Abah sekumpul. Satu orang tu guru Indonesia, dia sebut dia, kita ni paling malas kalau tak mau bertasbih kepada Allah. Tolong jangan tinggal tasbih, bawa tasbih 24 jam. Beli hak 10 boleh, hak 30 boleh, hak 100 pun boleh. Bawa pun dalam poket, biar duduk dalam poket. Kita tak zikir pun tak pernah. Maksud dia, kalau kita tak zikir, tasbih tu tolong zikir pada Allah. Mana dia? Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Dia beli sebab nak ingat pada hang, ya Allah. Tapi dia belum sempat lagi nak ingat, ya Allah. Beri kesempatan pada dia. Kalau dengar dia berdoa tentang kita lari di muka, tuan-tuan. Tapi tak dengar, tuan-tuan. Esok ke akhirat, esok baru kita tahu benda ni boleh cakap, benda ni teruk, tuan-tuan. Apa yang ada pada tubuh badan kita sekarang sedang menjadi saksi untuk mengazab kita bagi kalau kita menyalahguna dia. Tapi kalau kita mengguna kebaikan, dia akan menjadi saksi untuk membalas dengan kebaikan kepada kita pada kelak satu hari nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernawa, yang bernafas, semua pakat mati belakang. Kita tak tahu ada orang balik lepas ni, wallahu alam. Kita tak tahu kematian kita lagu mana. Jadi kita kena usaha untuk kita mati dalam keadaan kebaikan. Minta pada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta mati dalam husnul khatimah. Minta mati dalam keadaan cara baik dari Allah. Aku nak mati dalam keadaan ibadat, ya Allah. Tak kira lah baca Quran ke, zikir ke. Minta mati dalam keadaan baik. Itu paling penting, tuan-tuan. Sebab apa? Bila mati dalam keadaan baik ni, tuan-tuan, segala-galanya kita lepas. Kubur kita lepas, akhirat pun kita lepas. Tu jangan kita bangga sangat bila kita boleh kumpul harta benda dunia banyak, tuan. Jangan kita bangga sangat duk ada anak bini cantik sekak, tuan. Sebab apa? Sebab akan memakan habis segala kebajikan yang kita buat di dunia. Hang semayang, hang puasa, tapi yang buat naya korang, buat zalim korang, habis pahala hang. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Ta'ala pelihara. Allah jauhkan kita dunia ni. Jangan duk buat sombong, jangan duk sombong, jangan duk buat benda yang tak, jangan duk meremeh-remeh dosa kecil lah. Sebab di kalangan kita ni, alah kecil je pun takkan nak kira pun, Allah kira.
Yang paling takut bila mana kita rajin buat dosa kecil, lama-lama dia akan jadi besar. Lama-lama dia akan merebak dalam hati kita jadi besar. Bila jadi besar, hidayah payah nak masuk dalam hati kita. Yang Allah Ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah Ta'ala sebut, bila mana hati kamu terkunci, kamu tidak dapat dengar benda yang baik-baik. Kebaikan kamu nak dapat nasihat daripada orang, tak boleh. Orang nak ada nasihat padamu, kita kata pada hang tengok sama hang tu sama nak nasihat aku, siapa dia? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah mula tutup daripada dengar benda yang baik. Wa ala sam'ihim, apa kata, daripada melihat daripada benda yang baik pun ditutup. Kebaikan kita tak nampak, duk nampak buruk orang ni. Anak kita ni kalau dia mengaji tak reti, duk nampak buruk dia. Bini kita ni kalau buat kerja kita yang tak baik, duk nampak buruk dia. Sebab apa? Sebab Allah mula tutup kebaikan yang ada dalam hati kita. Oleh itu janganlah pandang buruk dengan orang, jangan kita pandang hina pada orang, kerana Allah akan balas pada kita bila-bila masa tu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak pesan pada kita, dunia ni kalau kata Allah Ta'ala tak balas hari ni, Allah balas akhirat. Kalau Allah balas hari ni, selamat kita tuan-tuan. Tapi kalau Allah balas pada akhirat, rugi. Rugi, paling rugi. Sebab apa? Di dunia ni kalau Allah Ta'ala balas hari ni, ada orang waktu zaman dia ada kerjaya, dia buat zalim dengan orang. Tiba-tiba satu hari Allah bagi kat dia balas Allah Ta'ala beri kepada dia ujian sikit. Anak dia orang langgap kena potong, buang kurung kepala. Dia teriak tu, dia kata, ustaz ni sebab salah saya lah ustaz. Apa nak buat lagu mana ustaz? Buat ke mana? Kena cari orang yang kita buat salah tu minta maaf je lah. Ustaz malu kena buat juga. Malu kena buat juga. Sebab apa? Dengan cara itu je Allah akan maaf kita tuan-tuan. Dengan cara tu Allah Ta'ala maaf kita. Kita buat nayang orang, buat zalim orang atas dunia, memang kita boleh lari, tapi akhirat esok tak boleh lari. Akhirat tak boleh lari. Tu bab hutang, bab pinjam ni kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Sebab apa? Benda ni akan memakan habis kebajikan yang kita buat di dunia. Mai masjid awal, mai sembahyang awal sekalipun, tapi buat masalah dengan makhluk, ta'uzubillah min dzalik. Buat zalim dengan orang. Mai sembahyang baguslah. Pas sembahyang nak balik rumah, kebah kasih orang balik, contoh. Nah, esok akan diazab, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Bukan benda ni nampak. Betul juga betul. Benda ni esok kat akhirat nampak. Allah tunjuk satu persatu. Sebesar zarah, sebiji sawi pun tetap akan disoal jawab di akhirat esok. Akan diperlihatkan waktu tu. Waktu tu kita kata pada ya Allah, kalau aku tahu, kalau waktu tu tak dikejar. Kalau waktu tu tak dikejar, maka kamu akan dapatlah azab apa kamu buat dunia. Apa yang kamu buat, kamu dapatlah. Rasalah. Allah Rabbi tuan-tuan, bagaimana kita tuan-tuan hari ini pegang amanah tanggungjawab, bukan nanti di mana-mana tempat. Tanggungjawab dalam rumah tangga kita menjadilah. Anak tak semayang, bini tak semayang, bini tak tutup aurat dengan sempurna. Agak-agak berapa lama kita dah kena soal jawab dalam kubur esok. Kalau masuk dalam kubur pun dah kena azab, kena godam, kena hentam dalam kubur tuan-tuan, agak-agak kita. Nak peringatan pada kita, biar kita peringat. Oh, anakku tak buat ni, Allah kena didik. Kena kerah semayang, kena suruh semayang, kena buat bagi anak kita semayang. Tu hari ni tuan-tuan, kalau boleh tanamkan dalam diri anak-anak, tanam diri kita dulu. Jangan tinggal 2 rakaat sunat qabliyah subuh dengan solat witir. Mampu buat 3 rakaat silakan. Tak mampu buat 1 rakaat sudah. Jangan tinggal 2 benda ni. Siapa-siapa buat istiqamah ni sampai dia mati, Allah akan berikan cahaya daripada dalam kubur. Allah bagi kelapangan dalam kubur. Allah berikan kebahagiaan daripada alam kubur. Kubur, alam masyar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita bangun-bangun pagi. Ada orang bangun pagi sama macam kita tuan-tuan. Kita kunci jam pukul 5, kawan kita kunci jam ke 5, dia bangun 5 pagi, kita bangun 5 pagi. Tapi yang lebihnya, Allah pilih kita boleh mayang sunat, boleh buat sedekah subuh. Dia ada, dia bangun-bangun pagi, start kereta pergi kerja terus. Tapi Allah pilih kita boleh bangun pagi, boleh sedekah, boleh semayang, boleh duduk minum, boleh duduk minum kopi dengan anak bini. Sebab apa? Allah bagi masa tu berkah. Ada orang kerja, bangun pagi, kadang-kadang bangun pukul 5 pun rasa kelang kabut dah. Sebab apa? Keberkatan masa dia tak ada. Jaga tuan-tuan. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah Taala sebut, dan demi masa sesungguhnya manusia tu dalam kerugian. Rugi kita ni. Rugi kita hari ni. Biarkan masa kita pergi macam tu ya. Biarkan masa kita pergi macam tu ya. Amal ibadat kita pergi macam tu, umur kita makin bertambah, tetapi dalaman kita masih kosong. Makanan jasmani kita boleh makan sedap-sedap, tetapi kenapa makanan rohani kita tak boleh makan yang sedap-sedap?
Makanan jasmani kita boleh makan benda yang mahal-mahal. Kenapa majlis ilmu kita tak boleh nak datang? Kan kena bayar pun. Nak basuh rohani kita ya, nak cuci hati kita rohani kita tu. Mai majlis ilmu tak kena bayar. Tu pun yang JK suara tua tabung, nak bagi tak apa, tak bagi pun tak apa. Entah nak ajak kita buat baik tu pun susah. Sebab apa? Sebab hati kita keras. Allah Rabbi, minta Allah jauhkan kita daripada benda tersebut. Minta Allah selamatkan kita daripada benda tersebut. Dunia ni disebut dah permainan, percaturan. Macam mana kita tengok disebut jadi macam mana main game. Kalau kita tengok anak-anak kita main game hari ni, siap boleh empuk telefon, ada main game tempat ni, ada. Dunia ni macam tu lah kan. Makin kita keluarkan lagi ke arah benda maksiat, makin lalai diri kita. Tanya tengok, tanya budak-budak yang dah main game, daripada main game apa lah. Ada hak jenis, ada orang kata jenis pertama duit kapal macam ni, macam-macam game dia ada lah. Main contoh dia bagi. Contoh dia main game macam game snooker ke game apa-apa. Ini orang kata jenis lah tu. Main 10 ribu ringgit, dia ada 10 ribu. Main 10 ribu, lagi kali pertama menang. Kali kedua tak apa, menang lagi. Kali ketiga tak menang, dia rasa dah marah dah. Sebab apa? Yang permainan dunia. Hari ni kita rasa tak cukup, kita kejar lagi, dapat. Esok cukup, tak dapat. Kita mula dah. Allah Ta'ala tahan ni. Aku bawa lah rezeki pun jangan ambil salah kata kali Allah Ta'ala. Nama tu bilang kita. Nama boleh? Dunia ni permainan. Macam mana kita tengok bola sepak, macam tu orang tenang. Kadang-kadang orang tenang pergi sana, kita sanggup pergi sana. Orang tenang kita pergi sana. Sebab apa? Dalam diri kita tak ada matlamat. Dalam diri kita tak ada matlamat untuk memperoleh keredaan daripada Allah. Tapi kita hanya ada matlamat untuk membayai hawa nafsu dunia kita saja. Makan, minum, kereta, nak orang kata kita ni kita lagi usah nak tanya esok. Kita guna kebaikan, alhamdulillah. Kalau baik, tak usah kita tengok benda ni semua kena tanya. Ulama ada pesan, para nabi pesan. Atau sekalipun sekupang di sisi mereka pun mereka tak tinggal. Tengok Sayyidina Abu Bakar pun jadi, Sayyidina Umar keluar juga baru lagi perang tabu. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bila harta aku sebahagian pun tak puas. Saya nak Abu Bakar, ya Rasulullah, ambil segala-galanya yang ada pada aku. Kata Nabi tanya, wahai Abu Bakar, anak tinggal apa pada anak bini? Aku tinggalkan Allah dan Rasul, iman dan takwa. Dia punya kemahiran cuba kita ni. Cuba kita. Allah uji kita sini. Tak ingat dosa kita buat dulu dengan Allah. Yang duk nampak Allah Ta'ala tak adil, Allah Ta'ala tak nampak silap kita, semayang kita, puasa kita, semayang kita selama mana kita semayang 50 tahun pernah tak kita khusyuk? Tanya dia kita. Tanya dia. Ada orang semayang khusyuk tak? Dia baca, dia kata dalam hati dah, aku khusyuk dah, tak khusyuk lagi. Sama juga orang kata, Ustaz, nikmat dalam syurga tu tak terlintas tau. Tak terlintas. Apa yang kita tak pernah minta di dunia, itulah Allah akan bagi pada akhirat esok. Kalau dia nampak, dia bayang ni, bukan nikmat dunia, bukan nikmat syurga. Nikmat syurga tak terbayang. Tapi Allah Ta'ala habang sikit demi sikit dalam Quran. Siapa-siapa buat kebajikan, siapa-siapa rajin zikir pada Allah, Allah Ta'ala tanamkan 70,000 batang pokok dalam syurga. Yang mana batang dia diperbuat daripada emas, daun dia daripada emas, buah dia daripada permata yakut dan marjan. Nikmat syurga nampak pada kita. Ni manusia berlumba-lumba buat kebaikan, nak tunjuk pada orang, tak usah kita berdaya. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada segala musibah, segala perkara-perkara yang tak diinginkan. Minta dengan Allah. Bagi hidup kita ni, matlamat kita nak memperoleh keredaan Allah. Bila kita niat nak memperoleh keredaan Allah, Allah akan mudah segala urusan kita. Mudah urusan kita. Kadang-kadang kesulitan, rasa payah nak buat, rasa berat nak buat, minta Allah. Ya Allah, sekiranya kerja yang buat ni boleh redha ya Allah, mudahlah ya Allah. Kalau kerja ni tak ada dalam keredaan ya Allah, susah pun tak apa ya Allah. Bagi kau boleh minta ya Allah. Allah tu Maha Pemberi. Minta dia dapat, tak minta dia dapat. Macam kita tu dah lain dia dapat. Macam kita, jiran depan rumah kita tanam pokok kelapa. Kita tu teringin nak gambar kenapa. Dalam hati dia kata apa dia? Jiran rumah aku ni tak mau semua kat aku, rasa dia orang kita tu sangka dia tak semua kita. Hak jiran depan rumah pula dia kata apa dia? Dia ni tak teringin kan kita buat pelang
jadi aku bagi syurga. Tak, mana minta dengan Allah. Mana nak masuk syurga? Bukan nak dirahmati Allah. Ini boleh kata pula, tak apa syurga hang mana, tak apa saya kat syurga sudah. Minta bagi masuk hak awal. Jangan masuk hak ni. Minta, ya Allah, aku nak masuk dalam syurga Firdaus tanpa dihisap. Biar kita duduk syurga yang paling atas. Siapa-siapa boleh duduk syurga yang di atas, dia akan boleh ziarah orang yang bawah. Tapi siapa-siapa duduk syurga yang bawah-bawah, tidak boleh ziarah orang atas. Ini nikmat. Jangan kata Allah tapi minta hak bawah dan atas. Jangan. Bagi ni. Bagi ni. Ada tengah mati Allah. Biar minta doa atas, dia tengok orang bawah. Biar minta doa atas, ya Allah, aku dah teringat kawan aku ajak aku buat baik ni. Mana dia duduk nak pergi cari Izzat? Pergi cari tengok dalam syurga bawah tak ada. Ya Allah, tak ada lah syurga ni duduk mana ni? Neraka pun, pergi tengok neraka, lewat pula. Cepat. Jadi minta dengan Allah, dia kata minta. Walaupun kata, ya Allah pun. Halo.